Ini masuk dengan indahnya, dengan cantiknya ke segmen wawancara pada hari ini bersama dengan Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid. Kali ini akan membincangkan mengenai meneladani hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Assalamualaikum Ustazah. Apa khabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat. Kita macam mana? Alhamdulillah sehat saja. Saya nampak tadi Ustazah ni angguk. Apa yang bercakap tu angguk. Tapi baik angguk-angguk. Jangan dia giling-giling. Kalau giling-giling susah hati saya tu. Artinya ada tadi salah cakap. Ada yang salah cakap. Jadi memang angguk. Jadi Ustazah hari ini alhamdulillah ya. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Apa tu? Terima kasih kembali. Sama-sama. Minta kedengaran lah. Okey, jadi di dalam segmen wawancara pada kali ini dikongsikan itu satu tajuk mengenai dengan meneladani hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya. Itu tajuk hari ini yang berkaitan dengan sambutan Hari Raya Haji lah pada hari ini ya. Jadi Ustazah, apa boleh teruskan dengan mukadimah dengan tajuk kita ni pada pagi ini? Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbi tamim bil khair. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Syukur alhamdulillah hari ini kita ni dipertemukan di hari yang luar biasa hari ini, iaitu tentang Aidil Adha. Sebelum saya nyorang membicarakan dengan lebih detail lagi apa mukadimah, ingin saya mengatakan selamat Hari Raya Aidil Adha. Sama-sama Ustazah. Sikit lagi Aidil Fitri. Sikit lagi. Baik je lidah ni automatik Aidil Adha. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jadinya Aidil Adha ni kalau dikatakan sebagai Aidil Adha, Aidil ni adalah bukan Aidil restoran. Tapi Aidil itu adalah perkataan Arab, iaitu satu yang dikatakan sebagai majlis hari. Aidil itu majlis perhimpunan lah, macam-macam tu. Kemudian Al-Adha itu dikatakan sebagai pengorbanan, korban. Majlis berkorban. So di sana tu. Tapi majlis ini besar lagi skopnya ni. Ya, betul. Kemudian Aidil Adha itu dikatakan sebagai majlis yang berkorban. Sebab itu telah disyariatkan ketika Aidil Adha ni kita ni menyembelih. Menyembelih bukan manusia disembelih, tetapi binatang-binatang yang sudah disyariatkan oleh Allah, itu seperti kambing, kemudian boleh hijau unta, boleh hijau kerbau dan sebagainya. Jangan kucing. Jangan kucing. Dan juga harimau. Ya, baiklah. Tapi kita ni belum tahu sebenarnya apa sejarah di sebalik kita ni berkorban tu. Betul. Kalau kita ni yang malar kita ni dengar ni cerita ni, iaitu tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya. Inilah sebagai mukadimah hari ini tentang kita ni tu perlu meneladani hikmah di sebalik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya. Itu dia. Jadi kita ni kan mungkin secara ringkas kita ni setiap tahun, setiap kali kita ni mendengarkan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang baru yang kita ni dengar. Ada sesuatu perspektif, sudut pandang yang beza setiap kali tadi mendengarkan kisah ini. Jadi mungkin Ustazah dapat memberikan, mungkin ada sesuatu yang baru, persepsi yang baru tentang kisah ini. Silakan. Baik. Alhamdulillah, secara ringkasnya, kan kita ni kalau Aidil Adha ni sekali dalam setahun. Kadang-kadang pelupa kita ni manusia kan, manusia. Jadi refreshing sedikit. Kalau dijawab, apatah ceritanya pasal Nabi Ibrahim ni? Apa? Confirm tu. Mesti diingatkan lagi. Macam tu. Itu sekali di sini ni sebagai tazkirah untuk mengingati kembali. Mengingati kembali. Jadinya mengingati kembali macam mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ni dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni dikategorikan ke dalam golongan ulul azmi. Ulul azmi ni adalah nabi-nabi yang terpilih yang besar benar dugaannya. Artinya memang ulul azmi ni sesuatu nabi-nabi yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya macam mana ujiannya tu, Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempunyai anak sehinggalah umur 86 tahun.
Mula isterinya pertama Siti Sarah atau Indah dapat beranak, kemudian berkahwin kali kedua dengan Siti Hajar. Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar berkahwin, tapi walaupun belum dikurniakan anak, ia never give up. Indah putus asa Nabi Ibrahim ini untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katanya, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku seorang anak yang soleh. Tup masa time lepas ia kahwin dengan Siti Hajar ni, kemudian Siti Hajar pun pregnant, alhamdulillah hamilkan Nabi Ismail alaihi salam. Itu ujian pertama dulu tu. Kita ni bayangkan dengan kehidupan kita ni, berapa banyak pasangan yang masih menunggu tentang zuriat ani, tentang zuriat ani. Kemudian tetapi kita ni ambil ibrahnya, jangan putus harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi Ibrahim masa tu 86 tahun, masya-Allah. Kalau kata Allah jadi, maka jadilah ia. Kun fayakun. Sebab itu ani Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Itu ujian pertama. Kemudian ujian yang kedua, ketika mana saja Siti Hajar ini sudah melahirkan Nabi Ismail, datang wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim ini. Tinggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam di satu tempat di Mekah. Masa tu Mekah indah ada langsung ni, tumbuh-tumbuhan indah ada. Penghuni pun indah ada. Luan korang kanting. Padang jarak, padang terkukuh. Cuma tu. Padang pasir lah. Tapi dengan cintanya Siti Hajar ini cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Siti Hajar pun menyatakan, aku redha dengan ketentuan Allah ni. Dengan berat hati bukan saja-saja Nabi Ibrahim ini kan meninggalkan istrinya sama dengan anaknya. Baginda meninggalkan kurma dan juga air kepada Siti Hajar dan juga Nabi Ismail ini. Sekali diringkaskan cerita, 10 tahun lepas itu Nabi Ibrahim ditakdirkan berjumpa dengan Siti Hajar. Happy lah happy ya. Artinya di sana tu walaupun pengorbanan untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, dia berjumpa 10 tahun, tapi sudah 10 tahun kejumpahan dengan takdir Allah, manis pengorban. Lepas berkorban ada ia punya hasilnya kemanisan, sebuah kemanisan. Dilihatnya Makkah ni ada tumbuh-tumbuhan, ada maju, ada penghuni dan sebagainya. Di sana hikmahnya. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengetahui dengan apa di sebalik ujian ini. Itu ia punya ujian yang kedua. Kemudian yang ketiga lagi, ujian ketiga yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ini adalah ketika mana ketika Nabi Ismail remaja, pada waktu itu remaja, ada yang mengatakan 13, ada yang menyatakan 15. Kali Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi, diwahyukan di dalam mimpinya tu untuk menyembelih anaknya. Subhanallah. Ini antara ujian yang paling berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya anaknya masa tu, kemudian kan disembelih. Ya Allah. Tapi walaupun di sebalik kesedihan yang dirasai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap ia menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Nabi Ismail alaihissalam pun menyatakan, jika itu kehendak Allah, maka teruskan. Di sana tu dapat kita lihat kan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, kurniakan aku anak yang soleh. Kurniakan aku anak yang soleh. Kalau anak yang soleh, bukan sahaja Nabi Ibrahim itu dimakbulkan mendapat seorang anak, tetapi dimakbulkan juga mendapat anak yang soleh. Anak yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, anak yang sentiasa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sana tu dapat kita ni ambil bahawasanya kalau ibu bapa mendidik seorang anak, maka anak itu pun dengan cara baik, maka baiklah anak itu. Di sana tu boleh kita ni ambil dia punya iktibarnya. Jadinya di sana tu selepas diberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim ini tentang penyembelihan anaknya, once sahaja anaknya tu rela untuk kena sembelih, kena sembelih, tajam sudah pisaunya ni. Tajam sudah pisaunya ni. Ni luku mendengar ustazah. Balik-balik ni, kena tajamkan pisau tu. Ada syaitan, ada iblis. Nya katanya, dia digodanya, kira macam temptation ni, digodanya arah tempat Nabi Ibrahim ni. Jangan disembelih anak ni. Iganya seorang anakmu nya. Bertanduk. Ini jangan bis kita bayangkan saya bertanduk
Dan bis kita bayangkan saya bertanduk. Tapi karakter kita tu Ustazah. Macam kedai aku ni pun macam ya Allah Karakter yang terus. jahat ke dia ni macam tu. Cuma tu cuma contohnya katanya seorang ganya anak mu ni katanya. Kalau disembelih anak mu ni, indah lagi ada anakmu yang lain. Cuma tu kan. Tetapi dengan berkat kesabaran dan juga keyakinan Nabi Ibrahim ni tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetap jo dijalankannya tu. Tetap jo dijalankan, malas ya ingau tentang apa yang godaan-godaan iblis ani. Sebab itu tah iblis ani ia indahkan dakat kalau orang yang yakin. Sebab itu kita ni kena suruh kalau kita ni tu ada rasa was-was untuk membuat kebaikan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun yang keduanya adalah baca surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Kita ni tu berlindung kepada Allah daripada syaitan dan juga iblis yang sering mewas-waskan kita ni dalam membuat sesuatu kebaikan. Kali belum lagi habis tu ada cerita tadi tu. Dalam 2 minit lagi ni. Masya-Allah, subhanallah. Okey, masa tu dia akan menyembelih. Disembelihnya dia tekarat bah. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Padahal tajam sudah tu. Tidak. Tajam Tumpul sudah tidak. sudah. Balik-balik. Kalau dikarat ke tangan saya mungkin habis ke tanganan ini. Subhanallah. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Kalinya sudah tu apa tu namanya, disembelihnya indah tekarat indah disembelih. Kemudian dengan apa tu ikhlasnya Nabi Ibrahim ni untuk kan menyembelih anaknya, barulah Allah tukarkan, gantikan Nabi Ismail ni dengan seekor kibas. Kalau di mulut-mulut kita ni kibas ni bukannya pakaian tapi ia adalah seekor kambing lelaki, kambing biri-biri yang lelaki, yang jantan. Yang jantan tu. Itulah yang dikatakan keajaiban. Kalau orang-orang yang indah mengimankan yang Allah tu apa tu the logik banyak. Seekor kambing dan juga orangnya. Mustahilnya perkara itu. Tapi itu orang yang nampak. Boleh terjadi tsunami, boleh terjadi apa lagi landslide dan sebagainya. Itu kekuasaan Allah kan? Apa tu 2 sungai sama dengan laut bertamu. Kuasa Allah aja. Sama je macam mana keajaibannya tu. Dalam 30 saat kita ni bersama, mungkin dapat pesanan kepada penonton kalian di Rampai Pagi. Alhamdulillah, jadinya sedikit sebanyaklah apa tu namanya hikmah di sebalik cerita kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ni. Pertama sekalinya adalah kita ni sebagai hamba Allah memang indah terlepas daripada ujian. Ujian kita ni sedikit berbanding dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi apa yang boleh kita ni ambil iktibar daripada cerita Nabi Ibrahim adalah kita ni mesti sabar dan juga percaya. Setiap ujian itu mempunyai hikmahnya tersendiri, ada mempunyai kemanisan yang tersendiri. Artinya never give up dan teruskan perjalanan untuk menjalani kehidupan, insya-Allah. Itu dia. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja wawancara untuk pagi ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih Ustazah ya. InsyaAllah kita akan dapat lagi mendengarkan kisah-kisah Ani lagi. Kita percaya.